أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini, dan alhamdulillah kita menjadi pilihan Allah untuk sama-sama mengerjakan ibadah solat fardhu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam amalan kita. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya diminta untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit rohani. Lebih dahulu kita membicarakan tentang sakit-sakit rohani. Sakit ni ada sakit rohani, ada sakit jasmani. Kalau kita sakit kaki, kita gauk, sakit jantung, kita pergi hospital, doktor bagi ubat. Ada kala baik, ada kala tak baik. Tapi kadang-kadang kita pergi ke hospital, jumpa doktor, doktor kata kamu tak ada masalah pun, tak ada masalah, BP bagus je, darah bagus, tekanan darah baik, atas 130, bawah 80, tu okey lah tu. Gula pun cantik, degutan nadi pun cantik, jantung pun cantik. Saya tak tahu nak pergi ubat apa sebab kamu sihat. Jadi doktor kata awak baliklah, tak boleh bagi ubat. Sedangkan kita sakit. Saya pernah berforum dengan seorang pakar, doktor pakar. Dia membicarakan tentang penyakit fizikal, saya membicarakan tentang penyakit rohani. Dan dia kata apa? Saya pernah merawat pesakit saya. Saya beri macam-macam ubat, tapi tak baik. Tukar ubat pun tak baik juga. Akhirnya saya ambil air mineral 500 ml, saya bacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Saya bagi minum kat pesakit saya. Dia kata bagus, dia kata ringan, dia kata sihat. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang menyembuhkan penyakit? Yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, 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 dengan nama Allah yang menyembuhkan. Allah saja yang menyembuhkan. Kalau sakit jantung pun jumpa doktor pakar pun, kalau Allah kata tak sembuh, tak sembuh juga. Sebab itu penyembuhnya yang terbaiknya ialah datangnya daripada kalamullah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat, sebagai syifa dan rahmat kepada orang-orang mukmin. Jadi alhamdulillah banyak penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan penyakit rohani. Penyakit rohani.
Jadi penyakit rohani ni terutama sekali dibawa oleh jin-jin dan syaitan. Sebab tu Nabi menyebut dalam hadisnya, inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk, berlari dalam tubuh manusia melalui pengaliran darah. Dalam tubuh manusia ni ada darah, dan darah tu duduknya dalam orat saraf. Kalau disekat orat saraf tu, maknanya orat saraf tu tak boleh berjalan dengan lancar. Macam orang makan makanan yang berbagai-bagai, yang mengandungi kolesterol, lemak. Bila dah banyak sangat kolesterol dalam darah, apa akan jadi kepada jasad kita, kepada jasmani, kepada badan kita? Akan bermasalah. Masalah jantung, masalah yang berbagai-bagai dalam tubuh kita, menyebabkan kita sakit. Kenapa? Kerana darah kita dilumuri, dipenuhi dengan kolesterol. Dan syaitan ni juga dia ambil langkah yang sama. Dia duduk dalam orat manusia ni, masuk dalam tubuh dia, berlari dalam orat saraf. Yajri min ibni Adam majra dam, melalui pengaliran darah. Saya pernah jumpa satu pesakit, saya rawat orang lain, dia tengah duk ayung buai anak, tiba-tiba tangan dia tak boleh angkat. Yang kita rawat nenek dia duk terlantar, dah 3 bulan terlantar. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Jin ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada lelaki di kalangan manusia yang minta tolong dengan lelaki di kalangan jin, sedangkan jin itu menambahkan lagi kesesatan. Jadi nenek dia ni, ni cerita sikit, saya tak sebutlah siapa-siapa. Nak cerita sikit dia punya situasi. Nenek dia ni bila ditanya, dia seorang bomo kat kampung. Seorang bomo kampung, dan kat kampung tu memang selamat lah. Orang dulu-dulu kat kampung ada bomo seorang jadilah. Hospital tak ada pun tak apa. Seorang je bomo cukup. Kalau 2 orang bomo kan dia bergaduh pula. Seorang je bomo. Sakit, demam, pening, payah nak beranak, cari tok bomo ni. Tok bomo ni pula dia kadang-kadang ada nilai-nilai murni yang ada pada dia. Bomo-bomo dulu mana dia kenakan duit, dia ikhlas betul. Kita pergi kat rumah dia pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia kata datanglah, bangun dia. Tapi perawat sekarang, tak kira lah perawat Islam ke perawat tradisional biasa ke, pukul 2 pagi telefon, cuba angkat, cuba try telefon, angkat tak? Angkat pun tidak, tuan-tuan. Tapi bomo dulu, saya tahulah kat kampung saya ada seorang bomo, memang teruji keikhlasan dia. Ini saya nak ceritakan pengalaman saya berkawan dengan bomo ni. Memang dia ikhlas sungguh lah, tak pernah dia minta duit pun, tak pernah. Dan tak pernah dia kata tidak. Kita datang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi datang. Dulu mana ada kenderaan, kita pun tak ada kenderaan kat kampung tu. Kalau ada beska tu pun dah kaya sangat dah. Pergi kat rumah dia, ketuk pintu, panggil dia, Tok Ki, panggil bangun. Dia orang tua panggil Tok Ki lah. Kita cakap lah, ayah kita sakit ke mak kita sakit, awak pergi balik dulu. Silat-silat kita balik, dia ada dah kat rumah. Itu jangan tanya siapa saya. Saya balik, dia ada dah kat rumah. Itu jangan tanya. Sebab orang dulu ni dia tak kira. Asalkan halal, matlamat tidak menghalalkan cara pun dia ambil juga. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita, innahu kana rijalun minal insi
ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang lelaki di kalangan manusia, dia minta tolong dengan orang lelaki di kalangan jin. Maknanya manusia minta tolong dengan jin. Minta tolong macam mana? Kalau perubatan dia menggunakan jin. Tuan-tuan pernah dengar tak Nasruhat? Nasru ni cantik tu. Makna dia Nasru ni pertolongan. Al-Haq nama Allah, pertolongan Allah. Saya tengok satu video, seorang budak kecil je budak tu. Ada orang lelaki dewasa pukul dia tak kena. Pernah tengok tak orang pukul tak kena? Pukul tak kena. Yang ni kemungkinan juga salah satu cara yang menggunakan kaedah minta pertolongan daripada jin. Kalau dari segi zahiriahnya, kalau kita pukul orang kena sangatlah, dekat je bukan jauh pun, tapi boleh tak kena. Dalam silat pun orang menggunakan jin. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tengok tak, kalau pergi kenduri orang kahwin, orang-orang belah Johor dipanggil rewang, dia panggil mak andam. Mak andam ni kalau dia mengandam, memang orang tak lawa boleh jadi lawa. Orang tak lawa boleh jadi lawa. Lepas dia kahwin, tengok serabai habis, hancur. Tapi masa kahwin, masa bersanding tu, ya Allah, lawanya. Kalau boleh kita pun nak kahwin, nak duduk sebelah dia. Cantiknya. Ni mak andam ni. Itu satu. Yang ketiga, tok bidang. Tok bidang ni, kalau isteri kita payah nak beranak, dia boleh turun kat tanah, dia tepuk tanah 3 kali, dia tepuk, beranak dia. Boleh beranak. Ini saya dah pernah lalui, dah pernah jumpa. Bukan saya buat tak, saya bukan bidang pun. Saya jumpa perkara ni. Apa akan jadi kepada mereka-mereka yang mengamalkan amalan-amalan seperti ini, tuan-tuan? Saya dah jumpa. Ni pengalaman-pengalaman ni saya dah jumpa. Sedap cerita buat pengalaman perubatan. Orang tua, dia payah nak mati. Dia payah nak mati. Dah 4 bulan, 4 tahun duk terlantar. Senyap gitu je. Senyap gitu je. Dia punya halkom ni bergerak, dada ni bergerak. Dah baca Yasin, dah baca apa. Malam tadi seorang. Pagi-pagi ni saya memang kalau boleh nak rehat lah, sebab pagi-pagi kena bertolak daripada Johor, Pontian Johor ke sini berapa jam tadi. Jauh. Saya kira-kira dah 8 jam. Saya jalan bawa kereta Azia kecil je. 8 jam. Jadi nak tidur awal lah. Pagi dalam pukul 12 malam, orang ketuk pintu. Orang bagi salam. Dia telefon, saya tak angkat. Sebab kebetulan saya ada ceramah malam tu, saya silent. Saya tak angkat lah telefon. Dia ketuk pintu, dengar kuat, saya pun bangun. Dia kata mak saya nazak. Dia kata malam ni dah baca Yasin dah. Dah panggil 40 orang baca Yasin. Dan ada orang cadangkan supaya buka rabung rumah. Buka rabung. Rabung tahu rabung? Saya orang Pahang, tuan-tuan orang Pahang. Tak payah heranlah perkataan-perkataan tu. Tapi rumah dia ada kornis. Kalau nak buka, dia suruh buka rabung. Ada juga jenis-jenis pemikiran orang lama, dia suruh buka rabung. Saya kata rumah awak ada kornis, nak buka macam mana? Jadi kebetulan saya bangun, saya pergilah rumah, saya tanyalah dia, tanya dulu. Kita nak rawat orang, kena tanya dulu asal-usul dia, tanya. Anak dia yang paling tua tanya, mak ni dulu buat kerja apa? Dia orang cakap betul lah, mak saya ni seorang bidang, seorang bomoh lagi. Mak ni ada tak simpan barang-barang lama? Ada, dia ada keris kecil, dia selalu letak kat sanggul. Jadi saya pun minta barang-barang tu keluarkan.
kita baca ayat mudah-mudah ya tuan-tuan. Nanti saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Ayat yang mudah aja. Kalau kita amalkan insya-Allah. Nanti saya cerita dulu situasi dulu. Ini masa yang singkat ni memang saya nak bagi apa yang boleh saya bagi pada tuan-tuan yang untuk dapat diamalkan. Termasuklah ilmu untuk amalan untuk mengelakkan daripada virus corona. Saya bagi tuan-tuan. Kalau saya tak lupa pasal masa. Nak bagi masa saya sampai berapa minit ni? Berapa lama? Kalau setakat 10 minit memang tak cukup. Ni dah lebih kurang dalam 15 minit lagi nak isyak ni. Kalau boleh disambung saya sambung. Kalau tak boleh tak dapatlah ilmu yang saya nak bagi. Jadi saya minta barang-barang dengan dia. Keris kecil, dia bagi keris kecil. Kemudian kita pun bacalah. Saya baca surah Sajadah panjang sikit. Surah Al-Baqarah, mula-mula surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ayat 25 hingga 257, ayat kursi. Ini selalu tuan-tuan baca 255 hingga 257. La ikraha fid din, Allah waliyul ladzi, dan 284 hingga 286 lillahi ma fis sama. Kemudian baca amanar rasul dan diikuti dengan la yukallifullah. Kemudian saya baca surah Sajadah, satu surah penuh saya baca. Surah Sajadah ni bukan apa, pasal dia panjang, nak bagi penuhkan masa tu. Nak supaya waris-waris ni biar dia ada kesungguhan sikit tengok, dan dia baca bersama kita. Dan kemudian saya baca ayat doa Nabi Allah Sulaiman. Itu je saya baca. Kemudian saya tulis dekat dahi dia, tuan-tuan. Ini ilmu ni. Sambil-sambil saya sebut, inilah ijazah yang saya bagi. Ambil jari kita, tulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kat dahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kat dahi. Ini yang saya amalkan banyak dah, alhamdulillah. Tuhan makbulkan doa. Bukan kata semua dak, banyak tu maknanya lebih daripada 3. Ada juga sepala tak mati. Ini orang dah memang keluarga dia memang doktor kata dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Duduk kat hospital dah lama dan doktor kata buat baliklah. Baca Yasin ke baca apa, cari ustaz. Doktor pesan gitu. Jadi saya bacakan ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kat dahi, tuan-tuan. Baca. Kemudian dah lah, bukan terus mati dah. Bukan kita penyebab dia kepada dia mati, tidak. Cuma nak permudahkan, minta kepada Allah. Kalau dah sampai masa Tuhan nak ambil nyawa, permudahkan. Kalau kata Tuhan nak selamatkan dia, nak panjangkan umur dia sampai 97 tahun, mana tahu kok boleh merintah negara lagi, silakan. Jadi kita serah kepada Allah. Kita baca. Jadi saya, sebelum saya balik, saya bacakan pada air macam ni lah. Ada 3 botol dia bagi, saya baca. Saya baca ayat yang sama juga, cuma saya tak baca surah Sajadah je. Surah Sajadah sudah saya bacakan pada jasad tu. Saya tiup pada air. Saya pesan kat dia, kalau sempat menemui subuh, waktu subuh, wudukkan dia. Ambil yang rukun je, tak payah suruh dia berkoma. Dia dah koma, ambil yang rukun aja. Kalau kata sempat zuhur pagi esok, zuhur esok, wudukkan dia. Jadi tadi masa saya bertolak daripada Pontian, saya dah sampai ke Rompin. Saya dapat satu call, satu telefon. Telefon tu daripada imam. Dia kata, Ustaz, makcik yang Ustaz datang pada malam tadi dah meninggal pukul 9 pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali.
Kita mohon dipermudahkan, bukan kita nak cabut nyawa dia. Kita bukan Israel pencabut nyawa, tidak. Jadi tu kaedah dia, tuan-tuan. Supaya apa? Dia sebenarnya orang dekat nak mati ni, sebab tu Nabi pesan iqra'u yasin inda mautakum. Bacalah surah Yasin ketika orang dekat nak mati. Kita orang Melayu hari ni orang dah mati baru sibuk baca Yasin. Masa orang dekat nak mati tu baca Yasin sekali dah pergi ke dapur makan lempeng, tinggal jenazah seorang-seorang. Orang dekat nak mati itulah yang kita bantu dia, jangan putus. Bacalah Yasin. Tak payah baca ramai-ramai, baca 2 orang ke seorang-seorang. Anak ada 10 orang, setengah jam seorang. Habis setengah jam anak yang tengah pula seorang lagi. Anak ada 15 orang. Gila-gila. Supaya apa? Supaya syaitan tidak datang kacau. Ketika itulah syaitan nak kacau ni orang yang hampir nak mati. Cerita orang dekat nak mati ni memang banyak lah. Tapi yang tu intipati syaripati yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan, penyakit rohani yang kita kena kenal, pasti kena tahu. Apa punca dia? Punca ni yang tadi, iaitu makcik ni tadi dia pengamal perubatan Islam, perubatan tradisional, yang menggunakan serapah, yang menggunakan mentera-mentera. Itu sebab Allah Ta'ala pesan fazaduhum rahaqa, sesungguhnya jin itu menambahkan lagi kesesatan. Jin akan sesatkan kita. Waktu bila ni? Waktu nak mati. Payah nak mati, tuan-tuan. Lepas tu saya katakan ada satu bomo ni, dia oleh kerana keikhlasan dia merawat pesakit dengan ikhlas, walaupun dengan cara yang salah dari segi syarak. Gunakan apa orang panggil, beri makan kepada hantu orang panggil, orang panggil apa tu, masuk dalam dulang, taruh nasi kunyit, taruh apa benda, pergi dekat sungai. Orang panggil apa? Siapa tahu, tuan-tuan? Panggil apa? Jamuan tu kan. Saya pernah ikut tu. Saya pernah, masa tu saya kecil lagi. Tapi oleh kerana saya ni suka mengikut-ngikut, saya tengok makanan ni satu dulang, ada nasi kunyit, ada telur. Dia pergi jamuan kepada tah jembalang, kepada apa, nak jamu, nak pelepas lah pergi. Itu cara yang salah, tuan-tuan. Bukan itu cara untuk pelepas. Caranya ialah iqra'u yasin inda mautakum, yang diajar dalam Islam. Kita orang Melayu tak tahu benda tu. Tahu yang tu je, yang lama-lama. Itu amalan tradisi orang lama-lama. Sebab tu orang dulu-dulu memang payah nak mati kalau mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu. Cuma kekuatan dia pada keikhlasan. Bila dia ikhlas, maka Allah pandang. Allah pandang keikhlasan seseorang, tuan-tuan. Ketika dia nak mati ni, Tok Omar yang saya cerita ni, kat kampung saya ni, memang ramai orang datang yang solat ke atas jenazah dia. Dalam satu rumah tu, penuh rumah tu, memang ramai. Sebab apa? Sebab ketika kematian dia, ada satu majlis dalam kampung tu. Kebetulan orang pun datang ramai, kenalan dia ramai, dia ngobat orang pun ramai. Jadi orang pun datang ramai-ramai. Walaupun kaedah kerja, kaedah amalan perubatan dia tidak menepati syarak, tapi oleh kerana ketika itu tak ada lagi pendedahan tentang perubatan Islam di Malaysia, tak ada. Sebab tu almarhum Dr. Harundin, dia orang yang pertama kat Malaysia, dia pengasas perubatan Islam kat Malaysia. Dialah yang memulakan mencari dalam Al-Quran, maka keluarlah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang-orang mukmin. Barulah ada Ustaz Syarhan ada, tapi Ustaz Syarhan dia belajar dekat apa? Dekat Mekah tapi maknanya ramai sekarang. Datuk Ismail kamu satu pengamal-pengamal perubatan Islam. Alhamdulillah. Dan kita pula dalam masyarakat Melayu hari ini, bila ada kaedah atau cara-cara amalan perubatan secara Islam, maka wajib kita menggunakan kaedah ini. Yang dulu kerana kita tak ada tempat lain nak mengadu. Jadi saya nak ceritakan, Allah pandang juga amalan dia. Walaupun bertentangan dengan kaedah Islam, Allah pandang kerana keikhlasan dia, maka mati ramai orang datang. Tuan-tuan baru ni kita dikejutkan dengan kematian seorang pelawak, nama dia Abang. Tengok, kalau ikut lawak jenaka, pelawak atas pentas kadang-kadang melawak pakai seluar pendek je, kadang-kadang seluar pendek bawah sikit lah, tutup aurat, tapi mentertawakan orang. Kita tak tahu, kita tak boleh nilai orang berdasarkan luaran. Tengok kematian dia macam mana, berapa ramai orang semayang ke atas jenazah dia. Dikatakan sehingga 2,000 orang semayang ke atas jenazah almarhum. Tuan-tuan, bila orang semayangkan ke atas kita, tuan-tuan, ramai yang mendoakan kita, itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Sebab dalam semayang jenazah ni orang akan baca doa. Doa pada takbir yang berapa tu? Takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, dan berikan kemaafan kepada dia. Ni doa daripada orang ramai. Jadi saya nak balik kepada Tok Bomo ni. Orang yang mendoakan lebih daripada 40 orang. Tuan-tuan ni lalas sendiri. Sebab apa? Sebab keikhlasan. Sebab tu nak jadi pengamal perubatan Islam, mestilah yang pertama sekali ada sifat ikhlas. Yang ni ada kekuatan dalam iman kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Saidina Umar, wahai Umar, kamu tidak melalui satu lorong di mana lorong itu dilalui oleh syaitan, kerana syaitan tak mau bertempung dengan kamu. Apa kekuatan yang ada pada Saidina Umar? Salah satunya adalah kerana keikhlasan Saidina Umar. Batu tuan-tuan, kalau nak belajar ilmu perubatan Islam ni, kerana nak buka klinik rawatan, nak cari keuntungan, jaga tuan-tuan. Ada kawan saya seorang, dia belajar. Saya sebut kawan saya lah, tuan-tuan, saya tak sebut nama. Jadi dia dah pandai, dah dapat ijazah. Apalah dia belajar. Nak dapat ijazah perubatan ni bukannya senang, tuan-tuan. Kadang yang belajar sampai 200 orang, yang lulus 50 orang je. Dia antara yang lulus. Kemudian dia buka klinik rawatan. Bila buka klinik rawatan ni, tuan-tuan tahu je, klinik ni nak bayar sewa dia. Kadang-kadang pejabatnya nak buat bulanan nak bayar sewa 1,000 duit tu. Jadi dia kenakan bayaran. Dia rawat kali pertama lepas, kali kedua lepas. Ada satu orang dia rawat, dia pula kena kebas separuh badan. Nasib baik ketika itu ada Tok Guru dia ada. Tok Guru dia pulihkan dia balik. Sebab syaitan dah kata, bila Rasulullah tanya kepada Iblis, siapa umat aku yang kamu tak boleh kacau? Umatmu yang aku tak boleh kacau ialah di kalangan mereka yang ikhlas. Syaitan dah buat pengakuan begitu. Sebab tu tuan-tuan, dalam merawat ni keikhlasan penting, sangat penting. Dan jangan pilih orang.
Ini tengok orang tu dulu dia dah bagi aku RM5. Orang yang kedua datang bagi aku RM50. Yang pertama dia datang yang RM5 tu kita biarkan kemudian. Rawat yang kedua dulu. Pilih pula. Payah nak ikhlas ni tuan-tuan. Payah. Kita kena ingat, bila kita buat sesuatu tak dapat apa ketika itu, sebenarnya Allah simpan untuk kita. Kalau kita katalah kita tolong orang, kita bagi rawatan pada orang, orang itu dia tak bagi duit, dia salang kosong je. Dalam hati kita, datang tak boleh selesai tak boleh. Dalam hati kita gitu. Percayalah, kalau kita ikhlas, yang datang yang tak bagi apa-apa, itulah punca kepada kita akan dapat rezeki yang lebih daripada yang lain. Sebab rezekinya datang daripada Allah. Bukan orang beri rezeki kita dah, Allah yang gerakkan hati dia untuk bagi kat kita. Kalau Allah gerakkan hati dia, mu jangan bagi, maka dia tak bagi. Mungkin ketika itu dompet duit dia tertinggal, Allah gerakkan hati dia supaya jangan bagi, nak uji kita ni. Sebab tu tuan-tuan, keikhlasan tu penting. Nawaitu tu penting. Nak belajar ilmu perubatan Islam ni untuk apa? Kalau sekadar untuk menunjukkan kepada masyarakat yang kita ni handal, jangan. Balik awal. Kita nak menimba ilmu Allah ni, nak berikan manfaat kepada orang ramai, nak bantu orang, nak tolong orang. Sebab bila kita belajar ilmu perubatan Islam ni, kita nak bantu, nak bersihkan akidah orang. Masyarakat kita pada hari ni, kalau dia datang berobat dengan kita, dia kata kita ni sembuhlah penyakit dia, sempurnalah hajat dia sembuh. Handal orang tu. Lupa dah kepada Allah. Itu masyarakat kita pada hari ni. Sebab tu pengamal perubatan ni nak kena ada ilmu tu. Tadi yang pertama keikhlasan, yang kedua ilmu. Nak sebuah ilmu dulu pun boleh, kelas kedua pun boleh, dua-dua boleh. Tapi dua-dua tu penting. Kena ada keikhlasan. Baik. Itu panjang sangat saya ulas tentang perkara tu. Baik. Okey, gangguan yang ada dalam diri kita ini adalah gangguan kebanyakannya daripada jin, dan kita kena mengenali jin ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis jin. Rasulullah sebut dalam hadis dia, al-jin salasatu asnaf. Jin itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, simfon lahum ajniyatun yatiruna fil hawa. Kumpulan jin yang ada kepak, dia terbang di udara. Tuan-tuan, tuan-tuan bekerja dekat luar, balik malam sampai pukul 2 pagi. Kadang-kadang kita tak perasan. Biasa kita bawa kereta tu, kita tekan minyak, rasa berat je kereta, menderung bunyi, tapi pergi perlahan. Pernah tak? Okey, baik. Kemudian kita balik kat rumah, kita tak ada apa-apa. Saya pernah sekali, saya balik dalam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Saya balik, saya sampai, ketika itu mak saya, dia sakit. Memang dia terlantar. Dia terlantar atas katil sakit. Saya melalui depan dia. Dia menjerit tengok saya. Dia kata apa? Dia kata ada mayat dekat belakang saya. Saya tengah pikul mayat. Dia menjerit. Tuan-tuan, tahu tak apa tu? Yang ni kumpulan jin yang pertama, simfon lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Kumpulan jin yang ada kepak, dia terbang di udara. Kadang-kadang dia ikut kita, dia ikut suami, dia ikut bapa, dia ikut. Tapi sampai kat rumah, sebab itu bila kita nak masuk dalam rumah, paling tidak kita baca Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, tiup pada tapak tangan, sapu daripada atas kepala sampai ke ma yastata'a bihi, sampai ke apa yang tercapai oleh tangan, baru masuk dalam rumah. Kalau tidak, dia masuk, dia ekori kita, dia masuk dalam rumah, dia kacau isteri ataupun anak kita.
Ini simpun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Kumpulan jin ada kepak terbang di udara. Kumpulan jin yang kedua, simpun hayyatun wa kilabun. Kumpulan jin yang berupa ular dan jengking kala ataupun anjing. Lepas tu tuan-tuan, kalau nampak ular ni kalau masuk dalam rumah kita, jangan cepat kita bunuh. Paling tidak pun kita azan. Azan sendiri, tak payah panggil Bilal. Penat Bilal azan 5 waktu sehari semalam. Azan sendiri je. Lepas tu kita ni kena belajar lah. Kena belajar. Azan ni penting tuan-tuan. Nabi kata, apabila kita melaungkan azan, syaitan akan lari dengan menggunakan perkataan kutatun maknanya terkentut-kentut, lentampukan, syaitan akan lari. Jadi kalau ular yang masuk dalam rumah kita tu, kalau kita azan dia akan lari, itu maknanya itu bukan ular betul. Tapi kalau kita azan 3-4 kali azan Piramli lagi, ular pandang je, senyum je ular, tu ular lah tu. Boleh pukul lah, cari buluh. Hayyatun maknanya ular. Wa kilabun asal daripada perkataan kalbun. Tahu apa dia kalbun? Kalbun tu anjing. Sebab tu kalau baca doa ni, kena baca betul-betul doa ni, belajar betul sebutan Arab, lahjah Arab. Kalau tidak salah sebut Allahumma nawwir qalbi, kita baca bakukan dia jadi kalbi. Allahumma nawwil kalbi, ya Allah terangkan qalbi ni, hatiku. Kita nak sebut ya Allah terangkanlah hatiku, tapi bila sebut kalbi, ya Allah terangkan anjingku. Apalah pula lagi terangkan anjing. Sebab tu baca doa ni, kalau rasa tak confident sebutan dalam bahasa Arab, gunakan bahasa Melayu. Salah sebut, habis. Allahumma inna nas'aluka ni'mah, Allahumma inna nas'aluka ni'mah. Kita baca Allahumma inna nas'aluka niqamah. Niqamah ada qalqalah, ya Allah kami minta celaka. Niqamah tu maknanya celaka. Nikmat lah. Tu dia. Sebab tu bila belajar ilmu perubatan Islam ni, dia kena ada ijazah. Cara ijazah dia macam ni lah. Nak kena pengamal perubatan yang baru belajar tu, dia kena baca depan Tok Guru. Tok Guru pastikan dia baca betul, dia sebut betul, lepaskan dia untuk amal. Tu ijazah lah tu. Takut apa? Takut sebut benda yang salah. Syaitan ni kalau kita tak panggil dia pun dia datang, apatah lagi kalau kita panggil. Dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah ada nama-nama syaitan kalau kita salah sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ada sabdu tu lillah tu. Tapi kalau kita buang sabdu Alhamdulillah, Dulillah, itu adalah nama syaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita baca Hirrab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hirrab itu adalah nama syaitan. Maliki Yaumiddin, kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Kiyau itu adalah nama syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kana itu adalah nama syaitan. Wa iyyaka nasta'in, kita baca wa iyyaka nasta'in, itu juga nama syaitan dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan. Sebab tu kena baca betul-betul surah Al-Fatihah ni. Dan dalam hukum fiqh Nabi menyebut la salatan liman la yaqra'ul Fatihah, tak sempurna solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah, termasuklah orang yang tak baca dengan sempurna Al-Fatihah.
Ya, kena belajarlah. Tapi kalau dia dah memang tak mampu, kena baca juga dalam keadaan tak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah atas kemampuan kamu. Ya. Tapi bagi kita ni kena belajarlah. Sebut betul-betul. Sebab apa? Bila kita sebut tak betul, kita panggil syaitan. Syaitan ni tak dipanggil pun dia datang kacau kita tengah sembahyang. Apatah lagi kalau kita panggil dia. Tak panggil pun dia datang. Sebab tu baca betul-betul. Baik. Kemudian biasanya kumpulan jin yang kedua ni, kumpulan jin yang kedua ni, hayyatun wa kilabun ni, dia duduk dalam rumah. Sebab tu tanda-tanda kewujudan makhluk halus dalam rumah ni tuan-tuan, tengok ya. Ini banyak ni saya mengalami. Orang datang mengadu kepada saya, ya, rumah saya tidur panas, gaduh je laki bini. Ni tanda-tanda kewujudan makhluk halus dalam rumah. Ada bunyi macam orang main guli atas apa? Dekat bumbung. Kletung, kletung, kletung. Tapi tengok juga kok musang. Ni musang tak ada apa-apa ni. Tikus. Kadang-kadang tikus berlari kat sana atas. Ataupun kucing kita kejar tikus kat atas. Tak, lainlah ustaz. Okey, tak apa. Tengok yang kedua pula. Ternampak kelibat-kelibat manusia, kelibat-kelibat lembaga dalam rumah. Siapa yang nampak? Isteri yang nampak. Siapa lagi yang nampak? Anak perempuan saya yang nampak. Awak nampak tak? Saya tak nampak. Yang nampak siapa? Orang perempuan selalu nampak. Nampak kelibat seperti ada orang. Tapi tuan-tuan kena ingat ya, ini berlaku ni kadang-kadang dalam keadaan tak sedar. Tiba-tiba seperti ada orang, ada kelibat orang mengikori kita. Itu tanda nak mati pun ya juga tu. Bila 3 hari lagi nak mati, antaranya ada sekelibat lembaga yang seolah-olah mengekor kita. Itu malaikatnya tu. Malaikat Israel tu mengekori kita. Sebab nama kita dah dipanggil untuk kembali ke rahmatullah. Tu. Tapi yang ni ternampak kelibat-kelibat. Okey, yang ketiga, kalau masak nasi kat rumah cepat basi. Beras pulsa tu. Pulsa ni beras ni sekilo RM8. Sekilo RM8. Orang buat nasi biryani. Kalau beli 10 kilo RM80. Mahal beras tu. Payah nak basi, tapi masak 1 jam setengah basi. Ada satu pesakit dia telefon saya. Dia kata, ustaz, saya ni buka restoran. Ni sekarang ni sedang berlaku ni ustaz, kata dia. Tapi masa tu saya kat Pontian, dia kat Johor. Dia kata kari ikan tongkol yang baru angkat mendidih menggelegak, baru angkat lagi, keluar ulat melenting daripada kari tu, kari ikan tongkol. Nak jual nasi dagang. Bayangkan kalau ikut-ikutnya ulat boleh melenting ke daripada kari yang baru diangkat panas? Mesti mati. Betul tak? Jadi saya, pasal saya duduk jauh, saya bacakan dalam telefon ni. Tak apalah, kita ikhtiar lah. Awak ambil air 1 botol, saya baca dalam telefon, nanti awak tiup pada air. Saya pun baca lah ayat-ayat yang biasa saya baca lah. Dia pun tiup dekat air, dia ambil spray, dia spray dekat ulat-ulat yang ada dalam kari ikan tongkol tu, hilang. Tapi awak jangan spray shelter pula. Dengan awak-awak hilang lepas tu. Dia sembuh, dia spray air tu. Dia buat hilang. Apa ni tuan-tuan? Ini salah satu daripada gangguan. Hayyatun wa kilabun. Baik, tanda-tanda yang ketiga. Tadi tanda-tanda yang berapa tadi? Yang ketiga, bila masak nasi dia cepat basi. Yang keempat, tanda-tandanya ialah bau busuk dalam rumah. Tak tahu daripada mana. Rumah kita memang cuci bersih, rumah baru beli 450k, baru beli, baru dapat kunci.
Dah panggil orang baca Yasin semua dah panggil dah. Tapi lepas 3 hari duduk bau busung. Kita baru beli pula kat isteri muda, anak pun tak ada lagi. Kalau isteri tua anak ramai mungkinlah ada yang buat hal. Isteri muda maknanya rumah tu harum, tiba-tiba bau busuk tak tahu daripada mana. Ni dia hayatun wa kilabun. Yang keberapa tu tuan? Yang kelima lah. Yang keenam, saya semenjak duduk dah seminggu dah dalam rumah ni, asyik bergaduh je dengan isteri saya. Dulu dah ni, sejak ni akhir-akhir ni bergaduh je. Bergaduh je. Ni hayatun wa kilabun. Mudah bergaduh. Mudah bergaduh. Kemudian ada serangga halus macam hama dalam rumah. Pakai syaltak, pakai baygon, tak hilang juga. Kini saya bagi dia air, baca, spray dalam rumah, hilang. Ini salah satu daripada tanda-tanda hayatun wa kilabun. Kumpulan jin yang berupa ular dan anjing. Dia duduk dekat permis-permis, dekat rumah, dekat kedai. Kadang-kadang kita tengok kan, ada kedai tu 10 orang dah meniaga, 10 orang semua dalam 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, tak kekal lama. Rupa-rupanya tapak kedai itu ada kumpulan hayatun wa kilabun. Kumpulan jin, dia duduk dalam tapak kedai tu. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan kumpulan jin yang ketiga, simpun yahilluna wa yaz'anun, kumpulan jin yang berpindah randah. Kumpulan jin yang berpindah randah ni tuan-tuan. Yang pertama, saka. Saka ni apa dia? Saka ni belaan. Orang kita boleh terjemahkan sebagai belaan orang-orang yang dulu. Bapak lu pendekar, pendekar yang ada kait dengan ilmu al-kabar yang menggunakan jin-jin. Dan dulu, ingat dulu, kalau orang tua kita ni kalau dia pergi keluar, dia tinggalkan keluarga dia tinggalkan isteri, anak-anak dia. Dia keluar, dia beritahu kat isteri dia nak keluar 40 hari. 40 hari abang tak ada ni. Tiba-tiba tak sampai 1 hari dia balik semula. Dia tak cakap banyak, dia balik ajak bini dia tidur. Nasiblah kalau bini dia amalan tak kuat, tidurlah dengan dia. Yang tu bukan suami tu. Tu bukan suami dia. Yang betul, suami dia memang dah pergi, dia 40 hari tu dah pergi. Yang balik tu siapa? Yang tu salah satunya yang dikenali sebagai hantu besar. Hantu besar ni hantu raya. Yang besar ni apa dia? Jalan raya. Kalau jalan kecil tak panggil jalan raya, jalan kampung. Jalan besar jalan raya lah. Hantu raya, hantu besar. Yang ni dia boleh menyerupai tuan dia. Dia balik dan nak bersama dengan isteri dia. Nampak? Sebab tu kita ni diajar tuan-tuan. Ni amalan ni. Ni amalan dia. Kita diajar membaca doa. Antaranya sebelum tidur, bacalah Al-Fatihah diikuti dengan Al-Mu'awwizat. Tahu Al-Mu'awwizat ni apa dia tuan-tuan? 3 kul. 3 kul. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW dia baca sebelum tidurnya, baca Fatihah dan 3 kul Al-Mu'awwizat ni. Yang pertama situasinya masa dia sihat, dia baca Al-Mu'awwizat, kemudian dia tiup pada tapak tangan, dan disapu atas kepala, ila ma yastata'bi, hingga kepada yang tercapai oleh tangan dia ketika dia sihat. Situasi yang kedua, ketika Rasulullah sakit. Rasulullah pernah sakit. Dia baca, dia yang pertama, situasi yang pertama, dia tiup dulu tapak tangan, kemudian dia baca 3 kul ni, Al-Fatihah dan 3 kul.
Situasi yang kedua, bila dia sakit, dia baca Al-Fatihah dan 3 kul, dia tiup pada tapak tangan, dia tiup pada tapak tangan, dia sapu daripada atas kepala sampai ke yang tercapai oleh tangan dia. Dan situasi yang ketiga, ketika dia dah terlantar dah, baring dah, Aisyah yang bacakan Al-Fatihah dan Al-Mu'awwizat, dia tiup tapak tangan Nabi, dia ambil tapak tangan Nabi, dia sapu daripada atas kepala sampai ke ujung, sampai ke kaki, sampai ma yastata'a bihi. Tuan-tuan buat itu. Lakukan perkara tersebut. Ajarlah isteri, ajarlah anak-anak, ajarlah jiran-jiran, ajarlah. Mudah je. Itu saya dah ijazah kepada tuan-tuan. Amal. Sebelum ni bukan kita tak tahu Al-Mu'awwizat 3 kul, bukan tak tahu. Sebelum ni pun kita sembahyang, kita tidur. Sebelum tidur kita baca 3 kul, 4 kul lagi. Nak embuh puh kiri, embuh kanan, embuh depan, embuh belakang, baca 4 kul. Tapi kita tak tahu apa guna dia. Bila kita baca Al-Fatihah diikuti dengan Al-Mu'awwizat, maka Allah akan jaga kita daripada kita tidur sampai hari esok. Esok baca lagi. Dan andai kata kalau kita terjaga daripada tidur, baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Boleh ikut tuan-tuan. Ustaz Syarahan kalau diajar orang, dikata diikut baca, biar bergema, dia kata. Satu masjid biar gema, Masjid Ziyad Tariq ini biar bergema dengan bacaan. Baik. Bila kita tidur, kita terjaga daripada tidur. Penyakit gangguan rohani ni, antaranya payah nak tidur. Orang payah nak tidur tu penyakit gangguan lah tu. Payah nak tidur ni satu penyakit yang kritikal tuan-tuan, sehingga akan jumpa doktor suruh kata refer dekat doktor pakar bagi obat orang tak boleh tidur, obat penenang. Tapi orang Islam ni nak tenang senang je. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan sebut nama Allah, berzikir, sebut nama Allah akan berikan ketenangan lah hati kita, tak payah pakai pil penenang. Tapi tuan-tuan, kalau kata payah mula-mula, payah orang payah yang nak tidur ni, mula-mula sekali mulakan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Fatihah dan Al-Mu'awwizat sebelum tidur. Dan andai kata terjagalah daripada tidur pukul 2 pagi, 2 pagi ke 3 pagi, kadang-kadang dia terjaga 2 pagi 3 pagi, mata dia keras, nak tidur semua, nak pejamkan mata tak boleh. Ni baca doa ni. Okey, kita baca ramai-ramai. A'udzubillah His-Sami'il Alim Minasyaitanir Rajim Min hamzihi wa nafthihi wa nafasih. Ulang lagi sekali. A'udzubillah His-Sami'il Alim Minasyaitanir Rajim Min hamzihi wa nafthihi wa nafasih. Maksud dia, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada syaitan yang direjam, daripada hamzih. Hamzih ini hasutan. Wa nafthihi ini tolakkan dia. Kalau hasutan tu memang kita tahu makna hasutan ni, dihasut kita. Syaitan ni memang dihasut kita supaya buat jahat. Dia nak kita 5 perkara. Yang pertama, dia nak supaya kita bergaduh antara satu sama lain. Yang kedua, dia nak supaya kita melanggar perintah Allah. Yang ketiga, dia nak supaya kita buat kerja maksiat. Dia nak supaya kita syirik. Dan yang kelima, dia nak supaya kita masuk neraka bersama dia. Ini kerja setan. Setan ni nak 5 perkara. Lepas tu dia hasut kita.
Kita mohon pada Allah daripada hasutannya. Wa nabkihi, dia tolak, dia boleh tolak kita ni. Ada satu kes pesakit saya India. Bapak dia Sami lagi, tapi bapak dia tu dia bawa jumpa saya. Ini saya cerita pasal pengalaman, bukan nak cerita nak cerita kita hebat sangat, tak. Nak cerita pengalaman je. Nak cerita pengalaman. Jadi India ni, India perempuan, dia kerja dekat hospital Sultan Aminah. Dia kerja sebagai supervisor. Ketika dia naik tangga, dia ditolak. Bila dia tolak, dia terseliu, pergi ke hospital. Dia orang India, pergi hospital lah. Balut simen dah lama tak baik-baik. Setelah 3 bulan tak baik, lepas 3 bulan tak baik, jalan hancur. Jadi adalah orang bapak dia Sami ni duduk satu taman dengan saya. Kebetulan dia kenal, dia bawa jumpa saya. Saya baca apa ayat dia. Kita baca ayat walaupun dia orang kafir, tapi antara ayat yang saya baca, Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamu. Yang tu saya baca. Ya Allah, doa ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika di Taif. Ketika di Taif, di mana anak orang Taif ni dia baling batu dekat Rasulullah. Kalau anak budak-budak baling batu dekat Rasulullah ni, adakah dia sendiri nak baling? Mestilah mak pak disuruh. Betul tak? Jadi Jibril alaihissalam minta izin dengan Rasulullah nak terbalikkan bumi Taif. Rasulullah kata jangan. Rasulullah tak ada tangan, lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Jadi saya baca doa ni kepada pesakit-pesakit yang tidak Islam ni. Saya baca doa ni. Ada 3 orang, 2 orang India, 1 orang Cina yang pernah saya rawat. Tiga-tiga ni saya bacakan doa ni. Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamu. Bacalah 3 kali, tiup tempat sakit tu. Alhamdulillah, dia kata dah lega sikit dah. Dia bawa air 1 botol yang 5 kilo tu, bawa air. Habis air tu dia datang lagi, dah kurang dah sikit. Baca lagi ayat tu, bacalah 3 kali. Kalau baca sekali nampak sangat pendek sangat. Baca 3 kali, Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah hidayah. Moga-moga Allah beri hidayah kepada dia. Dia nampak Islam tu cantik. Dia nampak sakit dia tu tak boleh dirawat dengan cara moden, dengan cara Islam dia. Bapak dia Tok Sami pun tak boleh rawat dia. Maka dia nampak Islam tu cantik. Manalah tahu kok terbuka hidayah dia nak masuk Islam. Tapi sampai sekarang belum lagi lah. Lama dah belum lagi. Tapi adalah kita langkah-langkah untuk kita doakan kepada mereka. Okey, baik. Kumpulan yang ketiga tadi, simpun yahilluna wa yaz'anun. Kumpulan jin yang berpindah radah. Yang pertama saka. Saka. Yang kedua sihir. Sihir pun boleh jadi. Yang saya sebutkan tentang nasi dagang ni, dalam kuah nasi dagang tu ada apa? Ada ulat yang melenting itu. Itu sihir. Innama sana'u kaidu sahir la yuflihullahu sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka itu hanya tipu daya ahli sihir semata-mata, dan Allah tak beri kemenangan kepada ahli sihir kok mana pun mereka datang. Itu sihir. Dia menampakkan pandangan mata orang tu, tengok supaya nampak macam ada ulat. Sebenarnya ulat tu tak ada. Takkanlah ulat tu boleh hidup dalam kuah yang menggelegak. Betul tak tuan-tuan? Ulat tu tak ada. Bila sembur dengan air, hilang ulat tu. Itu sihir. Baik. Jadi saya dah berikan tadi doa tadi. Doa itulah juga yang dapat menghindarkan daripada penyakit-penyakit rohani. Iaitu antaranya penyakit virus tadi,
coronavirus, tu penyakit rohani tu tuan-tuan. Maknanya penyakit rohani, cara rawatan dengan cara rohani juga. Sebab tu kita tengok dekat China tu, orang Cina ramai pergi ke masjid, semayang juga, doa juga, semayang lentang bukan guna pun. Sebab apa? Dia merasakan macam dia yakin kepada Islam. Nampak? Dan pernah berlaku pada Nabi Musa, zaman Nabi Musa AS, di mana Mesir ketika itu diserang oleh katak. Maka Fir'aun memerintahkan orang-orang bijak pandai untuk menghapuskan katak ni, tapi tak hilang juga. Lalu dipanggilnya Nabi Musa AS, wahai Musa, kau tolong aku, negara Mesir hari ini telah diselubungi oleh katak. Macam kat China baru ni, diserang oleh belalang. Betul, diserang oleh belalang kan. Nampak kenapa belalang datang serang? Kenapa coronavirus, virus yang kecil itu datang serang China? Sebab kezaliman mereka terhadap umat Islam di China. India baru ni, kezaliman orang kafir kat India, dia menzalimi orang Islam di India, dipukul macam pukul binatang. Apa Allah hantar? Ribut taubat. Sebab tu saya singgah kat Rompeng tadi, semayang Jumaat di Rompeng, dia orang buat kunut nazilah. Dia buat kunut nazilah pada rakaat yang kedua, sebelum sujud, buat kunut nazilah. Jadi kita minta, kita kembali kepada Allah, dan kita mengadu pada Allah. Kita tahu itu semua adalah Allah yang hantar. Ada kesilapan yang kita buat, kita kena muhasabah diri. Apa yang silap yang kau buat? Apa yang perlu aku buat, aku lakukan. Penuhkan masjid ini dengan solat berjemaah, terutama sekali waktu subuh. Baik, insyaAllah saya rasa cukup setakat ni. Cukup panjang sangat kan, tuan-tuan mungkin ada program lain. Jadi insyaAllah kalau ada kelapangan, ada ruang masa yang lain, kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.